Sekiranya seseorang itu menyatakan beliau mempunyai sakit resdung, kemungkinan beliau merujuk kepada allergic rhinitis ataupun sinusitis. Tetapi kebanyakan orang masih belum dapat membezakan dua penyakit yang biasa ini. Hari ini kita akan mengupas topik sinusitis, allergic rhinitis dan nasopharyngeal cancer bersama dengan tetamu jemputan. Semuanya dalam anda sehat seketika nanti. Seperti yang kita bincangkan tadi, antara topik yang kita akan selami pada hari ini adalah topik sinusitis. Dan kita perkenalkan pakar jemputan di rancangan Anda Sehat kita hari ini, Dr. So Ai Jane, seorang pakar ENT dari Hospital Swasta Terkemuka di Sarawak. Apa khabar doktor? Sehat hari ini? Khabar baik. Oh, okey. Okey doktor, untuk topik pertama kita untuk hari ini iaitu sinus. Kita akan mulakan dengan soalan, apakah itu sinus? Ya, sebenarnya orang ramai bila mereka cakap sinus, ya, apa yang mereka masukkan ialah alergi hidung. Sebenarnya itu apa pesakit masukkan. Sinus untuk kita doktor actually merujuk kepada ruang udara di tepi hidung. So kita ada ruang udara maxillary sinus di sini, frontal sinus, ethmoid dengan yang belakang hidung sphenoid sinus. So itu yang doktor rujukkan bila doktor cakap sinus. Ya. Okey, jadi bagaimanakah kita membezakan gejala sinusitis dengan allergic rhinitis? Adakah sinusitis ini lebih serius berbanding dengan allergic rhinitis? So saya nak jelaskan, okey, sebenarnya actually simple saja, mudah saja. Actually ada 3. So yang pertamanya allergic rhinitis, iaitu apa yang kita cakap sebagai resdung. So itu ialah hidung berair yang keluar air jernih, sumbat, bersin atau gatal. Ya. So itu kalau ada ialah kita lahir dengannya. Badan kita ada sesetengah orang bila ada sesuatu yang dia alergi, macam debu ke, aircon ke, dan dalam darah dia akan keluar satu chemical, histamin, yang bagi hidung berair, sumbat, bersin. So itu allergic rhinitis. Yang keduanya sinusitis. Sinusitis hingusnya kuning. Okey, sakit kepala, demam, kurang bau. Okey. So itu sinusitis. Dan ketiganya ialah kita punya sel sema biasa. Sel sema biasa yang kita dapat yang kita dari mana-mana itu sumbat hidung, berair, putih, tebal, boleh jadi kuning tapi tak seteruk sebagai macam sinusitis. So kiranya sinusitis ini yang antara ketiga-tiga ni lebih serius. Ya, sinusitis yang paling teruk lah. Okey, berdasarkan apa yang doktor katakan tadi, kita tahu allergic rhinitis ini boleh dicetus oleh debu, makanan ataupun cuaca. Adakah ejen-ejen ini sama juga dengan sinusitis? Okey, saya nak tunjukkan. So ini allergic rhinitis. So hingusnya putih. Okey, dia tak akan jadi kuning kalau alergi saja. Kalau dia jadi kuning, okey, kalau dia kat hidung saja itu sel sema biasa. Tapi kalau dia melibatkan ruang udara di tepi hidung dan sinusitis. So biasanya alergi resdung. So biasanya disebabkan debu, okey. Macam bantau-bantau, kulat, kucing. Haiwan. Ya, biasanya kucing. Okey. Rumput-rumput, bunga-bunga, dust mite, perabot, seafood. Tapi semua pesakit berlainan. So pesakit kena cek sendiri yang mana yang dia alergi. Okey, ada setengah pesakit ialah aircon, ada yang tak boleh sejuk waktu pagi. Betul. Okey, bolehkah sinusitis ini mencapai tahap kronik dan macam mana bilakah saya kena berjumpa dengan doktor? Okey. Sinusitis ada acute dan chronic. So acute itu 1 bulan atau kurang. Chronic lebih dari 3 bulan. Okey, antara 1 bulan dan 3 bulan subacute. So biasanya acute itu okey, kamu boleh cubalah tunggu 1 minggu. Tengok badan sendiri boleh lawan tak. Tapi biasanya sinusitis kalau semua biasa kat hidung,
badan mungkin boleh lawan, okey. Okey. Tapi kalau dia sudah pergi tempat ruang udara di tepi hidung, sinusitis, biasanya perlu antibiotik. Okey. So itu masanya untuk jumpa doktor untuk dapatkan antibiotik, Okey. Kalau sudah jadi kronik, sudah lama masih tak baik, makan ubat pun tak baik dan mesti jumpa doktor. Ya. Okey, soalan terakhir kita untuk hari ini ya. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, nasopharyngeal cancer atau NPC adalah salah satu kanser yang tertinggi di Malaysia. Boleh doktor memberi sedikit terangan tentang kanser ini dan adakah ia akan terjadi kepada individu yang tidak merawat sinusitisnya? Okey. Sebenarnya kanser hidung, kanser nasopharyngeal carcinoma ini ialah kanser yang di belakang hidung. Dan dia tak ada kaitan dengan sinusitis. Okey. So kamu dapat sinusitis jangan bimbang, kamu tak Okey, akan takkan tak ada dapat kanser. kanser. Okey. Okey, kadang-kadang tidak ada sinusitis, ada jangkitan, hingus pun boleh ada darah sikit. Tapi 1-2 kali itu jangan bimbang. Tapi kalau lama hingus ada darah sikit, air liur ada darah sikit, satu telinga ada bunyi atau leher ada bengkak-bengkak, dan mesti cek dengan doktor sebab itu mungkin ialah kanser belakang hidung. Ya. So saya nak tunjukkan bila jumpa doktor, jangan bimbang jumpa doktor pakar telinga hidung tekak untuk cek sama ada kanser hidung. Sebab biasanya pesakit dia bimbang pasal kamera nak tengok dalam hidung, takut sakit. Tapi saya nak tunjukkan sebenarnya kita ada saiz, banyak saiz. So biasanya saya gunakan untuk budak punya. So kecil saja dan cuma sikit kat depan saja yang masuk. So jangan takut. Dan biasanya kalau tak pesakit mau kita boleh guna kamera yang lembut. Yang ini untuk baby. So kecil sangat, halus sangat dan cuma depan sikit saja yang masuk. Ya, tak macam yang dewasa punya yang besar. So yang baby punya kecil saja. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian tersebut. Kita kembali lagi selepas ini. Bertemu kembali di rancangan Anda Sehat dan bersama kita hari ini adalah Dr. So Aijen, seorang pakar ENT, dan sekarang kita akan masuk ke sesi demonstrasi di mana kita akan menunjukkan cara-cara untuk menangani penyakit sinusitis ini. Dipersilakan doktor. Okey, saya nak tunjukkan kalau kamu ada allergic rhinitis atau resdung, biasanya doktor akan bagi yang pertamanya ubat spray. Yang keduanya ubat tablet, tapi ubat tablet tu standby kalau teruk sangat baru makan. Ubat spray mesti guna tiap-tiap hari. So yang ubat spraynya steroid nasal spray. So ini contohnya ada 3 jenis lah. Ya, so ada cara yang betul untuk gunakannya. So kebanyakan pesakit tidak tahu. Sebenarnya kamu jangan spray saja. Itu salah. Okey, nak spray kepala kena tunduk bawah sikit, okey. Dan hadap ke luar sikit. Sebab kita nak hadapkan ke terbinik dalam hidung yang bengkak masa alergi ya. Okey, jangan sentuh dinding, masuk sikit. Okey, spray. 2 spray untuk dewasa, 1 spray untuk kanak-kanak. Okey. Kepala tunduk bawah, spray. Lepas tu tarik nafas. Jangan spray macam ni. Spray macam ni tengok atas, dia terus spray ke tekak. Okey. So itu ubat spray. Kadang-kadang kamu akan dapati doktor akan bagi ubat spray yang lain, bukan steroid spray, Afrin. Ini decongestant. So yang ini kena berhati-hati, jangan spray untuk lebih dari 5 hari sebab dia ada side effect, hidung lebih sumbat. Seringkali kita dengar pelbagai mitos tentang sinusitis dari perkongsian ramai, tapi adakah ia boleh dipercayai? Mari kita dapatkan pendapat doktor. Adakah ini mitos ataupun fakta? Okey doktor, mitos yang pertama ya, infeksi sinusitis dapat menular. Okey, biasanya sel sema yang dia berasal daripada virus dengan bakteria iaitu dapat berjangkit dengan orang ramai. Tapi untuk jadi sinusitis, biasanya itu akan terjadi kalau semua ruangan dalam hidung bengkak. So biasanya terjadi kepada pesakit yang dia sudah ada alergi. Dan mungkin mula-mula dia terdedah kepada debu yang banyak, dalamnya semua bengkak, so senang dapat sinusitis. Itu yang pertama. Yang keduanya ada setengah pesakit, dia memang semula jadi dalam hidung sempit. Sempit dia senang dapat sinusitis. So sama ada sinusitis dapat jadi lebih teruk daripada di hidung saja, ia dapat. Dia boleh pergi berjangkit di mata dengan otak.
So kena berhati-hatilah mesti makan antibiotik. Okey, itu ada berkaitan dengan mitos kita yang kedua, iaitu sinusitis hanya dapat disembuhkan dengan antibiotik. Ya, biasanya kalau betul-betul sinusitis, dia melibatkan ruang udara dan kamu akan dapati hingus kamu kuning dan tebal. Memang sumbat sangat, sakit sangat. Ya, dan tidak baik-baik banyak hari, itu tidak biasanya dia perlu antibiotik. Bukan selesema biasa. Okay, memang boleh sembuh dengan antibiotik lah. Ya. Okey, yang mitos terakhir kita adalah penyakit sinusitis ini adalah dari turun temurun. Tidak. Tidak. Yang dari turun temurun ialah alergi. Kamu akan dapati okey. bila mak bapak ada, anak pun ada alergi resdung. Tapi jangkitan betul. sinusitis tidak. Tidak. Okey, untuk resdung saja. Ya. Alergik saja. Okey, terima kasih doktor atas penjelasan mitos-mitos ini. Untuk mengakhiri rancangan kita pada pagi ini, apakah pesanan doktor kepada penonton kita? Okey, so bila dapat selesema jangan bimbang. Jangan bimbang. Ya, selesema itu memang biasa. Tapi kalau kamu dapati hingus kamu kuning tebal, sakit sangat kat kepala, tak dapat bau, demam, ya, dan mesti jumpa doktor. Dan kalau ada darah kat hingus, okey, dan air liur, banyak hari pun ada darah, dan mesti checklah. Okey. Sampai di sini sahaja episod kita untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. So Aijin. Kita jumpa lagi di episod Minggu Harapan. Anda sehat, saya sehat, kita sehat.